Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang dihormati, izinkan saya untuk membentangkan rang undang-undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. Untuk makluman, RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 berkait rapat dengan inisiatif peralihan tenaga ataupun energy transition dengan izin ke arah mencapai aspirasi pelepasan GHG bersih, sifar bersih ataupun net zero GHG emissions menjelang tahun 2050 oleh sektor berkaitan tenaga. RUU ini juga merupakan salah satu inisiatif utama di bawah hala tuju peralihan tenaga negara ataupun National Energy Transition Roadmap (NETR). Kebiasaannya apabila kita bercakap tentang elektrik, kita cenderung bercakap mengenai aspek bekalan dan penjanaan, supply and generation. Melalui RUU ini, kerajaan akan turut memberikan penekanan dari aspek pengurusan permintaan tenaga ataupun demand side management, khususnya penggunaan tenaga yang cekap dan berkesan. Pendekatan ini membolehkan kerajaan membuat perancangan pembekalan dan penjanaan yang lebih holistik di samping menyumbang kepada agenda perubahan iklim negara. Berdasarkan 4th National Communication and 4th Biennial Update Report, dengan izin, sektor berkaitan tenaga merupakan penyumbang terbesar pelepasan GHG di Malaysia iaitu sebanyak 78%. Pelaksanaan inisiatif kecekapan dan konservasi tenaga mampu memberikan impak yang signifikan dalam usaha mengurangkan pelepasan GHG oleh sektor berkaitan tenaga. Dalam hubungan ini, sememangnya penggunaan tenaga dengan cekap menerusi pengurusan permintaan ataupun demand side management telah dikenal pasti berupaya menangani isu keselamatan bekalan tenaga dan perubahan iklim negara. Pada masa ini, usaha pengurangan dan penjimatan tenaga elektrik di Malaysia dilaksanakan melalui penguatkuasaan Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap ataupun PPTEC 2008 bagi sektor industri dan komersial dan Standard Prestasi Tenaga Minimum Energy Performance Standard MAPS dengan izin bagi sektor domestik di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 ataupun Akta 447. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kedua-dua program ini terhad kepada penggunaan tenaga elektrik sahaja, manakala penggunaan sumber tenaga lain seperti tenaga termal masih belum dikawal selia. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 10 Januari 2018 melalui Nota Jemaah Menteri yang bertajuk Laporan Akhir Kajian Awal Pengurusan Permintaan Tenaga telah mengambil maklum hasil kajian EPU, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama UNDP berhubung keperluan untuk mewujudkan kerangka perundangan kecekapan tenaga yang komprehensif bagi mengawal selia, mentadbir dan melaksanakan demand side management dengan berkesan. Selanjutnya, Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 12 Jun 2019 melalui memorandum dan 27 November 2020 semasa menimbang memorandum Jemaah Menteri yang bertajuk Cadangan Penggubalan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga telah bersetuju antara lain dengan penggubalan RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga yang bertujuan untuk mewujudkan satu kerangka perundangan kecekapan tenaga yang komprehensif bagi mengawal selia, menguatkuasa, menyelaras dan melaksanakan inisiatif kecekapan tenaga termasuk tenaga termal. Melalui penguatkuasaan RUU ini ke atas sektor industri, komersial dan domestik sehingga tahun 2050, kerajaan dijangka menjimatkan penggunaan tenaga yang dianggarkan berjumlah 2017 juta gigajoule atau bersamaan hampir 100 bilion ringgit dan mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 197,877 kilotan CO2. Negara juga dijangka dapat mewujudkan sekitar 1,000 peluang pekerjaan baru dan membolehkan kerajaan membuat perancangan bagi pembangunan tenaga negara dengan lebih berkesan. Selain itu, Jemaah Menteri pada 12 Jun 2019 juga telah bersetuju Suruhanjaya Tenaga dilantik sebagai agensi pelaksana bagi menguatkuasa RUU ini dari aspek perundangan, kewangan dan juga tenaga kerja. Ini bagi memastikan
pengawalseliaan dan penguatkuasaan RUU ini secara menyeluruh dan berkesan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang saya hormati, struktur RUU Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 terbahagi kepada 10 bahagian yang berikut. Pertama, permulaan. Kedua, fungsi dan kuasa Suruhanjaya. Ketiga, kewajipan pengguna tenaga. Keempat, kewajipan orang yang bertanggungjawab bagi bangunan. Kelima, peruntukan yang berhubung dengan produk menggunakan tenaga. Keenam, pendaftaran pengurus tenaga dan juru audit tenaga. Ketujuh, pendaftaran institusi latihan. Kelapan, kuasa mengumpul maklumat. Kesembilan, penguatkuasaan, dan 10, AM. Secara umumnya, RUU ini memberi penekanan kepada pertama, pengawalseliaan secara menyeluruh di bawah peruntukan kewajipan pengguna tenaga, iaitu pengguna yang menggunakan tenaga dengan banyak, large energy consumers dengan izin dalam sektor industri dan komersial. Pengguna tenaga yang melebihi nilai ambang ataupun threshold 21,600 gigajoule setahun perlu melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga, energy saving measures, seperti mewajibkan pelantikan pengurus tenaga berdaftar, Registered Energy Manager, bagi membangunkan sistem pengurusan tenaga dan melaksanakan audit tenaga. Selain itu, pengguna tersebut perlu mengemukakan laporan berkala berkaitan penggunaan tenaga kepada agensi penguatkuasa. Kedua, pemantauan-pematuhan ke atas kewajipan orang yang bertanggungjawab bagi bangunan yang melebihi keluasan 8,000 meter persegi dengan mempamerkan label intensiti tenaga dan memastikan intensiti tenaga bangunan tersebut mematuhi penarafan kecekapan tenaga yang ditetapkan. Ketiga, penetapan standard minimum penggunaan tenaga bagi kelengkapan elektrik melalui aktiviti label penarafan kecekapan tenaga. Langkah ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga dalam sektor domestik di samping menggalakkan industri untuk menghasilkan produk yang memenuhi standard minimum penggunaan tenaga. RUU ini turut memperuntukkan keperluan pengujian ke atas kelengkapan elektrik yang telah pun dikenal pasti untuk memastikan tahap keselamatan dan kecekapan kelengkapan elektrik dipatuhi. Keempat, penetapan kriteria kelayakan pendaftaran REM, juru audit tenaga berdaftar ataupun Registered Energy Auditor, REA dan institusi latihan berdaftar bagi tujuan pembangunan keupayaan dan modul latihan. Tuan Yang di-Pertua, penguatkuasaan RUU ini akan membolehkan inisiatif kecekapan tenaga dilaksanakan ke atas 2,000 perpasangan, iaitu merangkumi 1,500 perpasangan industri yang merangkumi 70% penggunaan elektrik daripada keseluruhan penggunaan tenaga elektrik di sektor industri dan 500 perpasangan komersial yang merangkumi 21% penggunaan tenaga elektrik daripada keseluruhan penggunaan tenaga elektrik sektor komersial. Jumlahnya kita ada 1.5 juta perpasangan. Jadi this regulation, this law will only apply to 0.1% of all installations in the country. Ya, jadi ini yang saya rasa perlu ditegaskan. Walaupun kalau bagi sektor industri kita akan dapat cakupi 70% daripada penggunaan tenaga elektrik yang ada dalam sektor industri, tetapi bilangan akaunnya adalah sangat kecil kerana kita akan pergi ke akaun-akaun besar yang telah melepasi nilai ambang yang ditetapkan. Ya, jadi dia tidak terpakai kepada kilang-kilang kecil ataupun pengguna-pengguna kecil dan juga akaun-akaun komersial yang kecil yang biasa. Ia hanya akan terpakai kepada pengguna-pengguna utama yang bilangannya sangat sedikit. Jumlah dia 0.1% daripada akaun yang ada di dalam negara kita. Manakala bagi bangunan, pelaksanaan pelabelan Building Energy Intensity dengan izin secara berperingkat dijangka melibatkan anggaran 4,102 bangunan bagi kategori pengguna elektrik komersial di bawah kod tarif TNB C1 Medium Voltage General Commercial Tariff dan C2 Medium Voltage Peak/Off-Peak Commercial Tariff. Penguatkuasaan undang-undang ini juga akan mewujudkan 1,000 peluang pekerjaan baru, iaitu sebagai REM dan REA sebagai tambahan kepada pengurus tenaga sedia ada seramai 1,670 orang yang untuk memenuhi keperluan sektor industri dan komersial.
Di samping itu, dianggarkan sebanyak 500 juru audit tenaga baru diperlukan setelah RUU dikuatkuasakan berbanding 253 juru audit tenaga sedia ada. RUU ini juga akan menggalakkan pewujudan institusi latihan dan kemahiran serta syarikat perkhidmatan tenaga ataupun Energy Services Company (ESCO) dengan izin untuk melatih lebih ramai pengurus tenaga dan juru audit tenaga yang diperlukan oleh sektor industri dan komersial. Kesimpulannya, saya yakin rang undang-undang ini membolehkan kerajaan membuat perancangan pembangunan tenaga negara dengan lebih berkesan untuk jangka masa panjang dalam semua sektor yang telah dikenal pasti serta mengoptimumkan kos pelaburan dalam pembinaan fasiliti janakuasa tenaga elektrik. Penguatkuasaan RUU ini juga akan menyokong prinsip pembangunan mampan selaras dengan agenda pembangunan ekonomi hijau di bawah RMK ke-12 serta menyumbang kepada pencapaian aspirasi sifar bersih GHG menjelang tahun 2050. Kita sering lupa bahawa sebenarnya elemen kecekapan tenaga ini ialah sebenarnya elemen yang paling cepat yang boleh kita buat dalam usaha kita untuk mencapai matlamat sifar bersih. Kita selalu tekankan tentang penjanaan untuk buat solar panel baru, untuk buat power plant baru dengan izin. Tetapi kita terlupa tentang first fuel, apa yang dipanggil first fuel untuk peralihan tenaga, iaitu kecekapan tenaga. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika, seperti di Jepun, United Kingdom, ya, kebanyakannya selepas kenaikan harga bahan api pada tahun 1970-an, mereka telah dapat melaksanakan kecekapan tenaga ini dengan begitu efisien sehingga mereka dapat menjana pertumbuhan ekonomi walaupun penggunaan tenaga mereka dalam keadaan mendatar ataupun sederhana. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang.